dan nampaknya keadaan di Pulau Pinang agak reda, tetapi COVID-19 sebenarnya belum reda. Di Malaysia semalam ada 6 kes baru dan secara kumulatif, secara keseluruhannya di Malaysia sudah ada 128 kematian. Dan di peringkat global memang COVID-19 masih menyerang dengan pesatnya. Hari ini sudah ada jangkitan melebihi 20 juta manusia di seluruh dunia dengan kematian melebihi 880,000 kematian di seluruh dunia. Negara yang paling dahsyat, paling teruk dilanda COVID-19, paling atas ialah Amerika, kemudian Brazil, kemudian India, kemudian Rusia, Peru dan kemudian negara-negara yang lain. Alhamdulillah Malaysia tidaklah begitu teruk, tetapi sebenarnya COVID-19 belum reda. Justru segala SOP yang telah disarankan oleh KKM, oleh pemimpin-pemimpin, sewajarnya kita patuh, seperti penjarakan fizikal, tidak berpelukan, bersalam-salaman, kemudian kita juga bila di tempat awam, kita mesti pakai pelitup muka dan begitulah seterusnya, termasuk bila berada di surau ataupun di masjid. Jangan lupa pada tanggal 4 September, kes harian pada hari itu merupakan antara yang tertinggi selama ini. 4 September, baru sangat, kes hariannya antara yang tertinggi selama ini, antara yang tertinggi, iaitu kes hariannya melebihi 300,000 kes sehari. Jadi COVID-19 masih meledak. Justru kita jangan kendor di sudut menjaga SOP kita, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk kita ambil satu peringatan daripada Al-Quran, peringatan yang telah kita bincang sekian lama, dari surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ali Imran, surah nombor 3, ayat 133. Dan bersegeralah kamu meminta ampun kepada Allah. Ini jangan kita tangguh-tangguhkan lagi. Memohon maghfirah Allah, memohon keampunan Allah, Allah kata kena sari'u, kena bersegera. Dan juga bersegera membuat amal kebajikan untuk kita mengejar jannah. Untuk kita mengejar jannah yang keluasannya keluasan langit dan bumi, yang Allah sediakan syurga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Justru amat penting sekali kita memahami mindset yang cuba ditekankan oleh Al-Quran berdasarkan ayat tadi. Mindsetnya ialah kita hendak mengejar secara bersungguh-sungguh takwa. Dan antara perkara yang penting dalam usaha untuk mengejar takwa ini, antara perkara yang penting yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lakukan untuk mendapat takwa ini ialah bersegera minta ampun kepada Allah. Kita tuan-tuan dan puan-puan termasuk Dr. Daniel pasti berdosa. Yang maksum, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, itu sedia maklum. Itu pun tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan satu hadis Imam Bukhari, baginda alaihi salatu wassalam walaupun sedia maksum, beristighfar 70 kali setiap hari. Alaihi salatu wassalam yang maksum beristighfar banyak itu setiap hari. Kita yang sedia berdosa melupakan istighfar. Sebab itu bagi orang yang bertakwa, antara ciri yang kena ada pada orang bertakwa ialah setiap hari dia akan banyak beristighfar. Every day, consistently. Bukan sekali-sekala. Setiap hari
Kena banyak beristighfar. Tambah kita dah jadi warga emas. Macam Nabi SAW ketika sampai di hujung hayat baginda, masa sujud mesti Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, mesti sebut, ya Allah ampunlah aku, ya Allah ampunlah aku. Semakin berumur kita, semakin banyak ungkapan ini kita sebut, semakin berumur. Apatah lagi yang warga emas, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah daku, ampunkanlah daku. Dan juga secara umum kita kena banyak minta ampun berdasarkan Ali Imran 133 yang kita bacakan tadi. Orang bertakwa takkan miss minta ampun kepada Allah setiap hari jika dia bertakwa. Jika dia bertakwa. Wasari'u ila maghfirah, dan juga jika dia bertakwa, setiap hari hidupnya dipenuhi dengan taat, dengan aktiviti taat, aktiviti pelbagai. Tapi orang bertakwa, aktivitinya dipastikan dalam taat. Apa yang dia buat dalam taat. Dan untuk taat, apa yang perlu kita buat? Orang yang bertakwa, dia cukup particular, dia cukup prihatin bab ini. Dia nak taat, dan ini orang bertakwa pasti amat menjagainya. Apa dia? Yang pertama, dia pastikan apa yang dia buat mengikut landasan syariat. Mesti dia jaga. Dia nak beraktiviti, ikut landasan syariat. Nak berpakaian, nak beli pakaian baru, mesti mengikut landasan syariat. Dan yang kedua, ialah bab hati. Dia buat dengan ikhlas. Semata-mata mencari Tuhan, semata-mata mencari redha Allah. Orang bertakwa cukup prihatin bab ini. Supaya akhirnya Allah merahmatinya dan memasukkannya ke syurga. Inilah yang sewajarnya menjadi kesibukan kita. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang sibuk. Tapi kesibukan ini memerlukan masa. It needs time to be busy. Untuk jadi busy, untuk jadi sibuk, kena curi masa. Maka kita sibuk untuk apa? Biarlah ayat tadi menjadi modal kesibukan kita. Minta ampun kepada Allah, buat taat, supaya jalan kita jalan ke syurga. Jika ada orang berkata dia tak ada masa, biarkan dia. Sebenarnya masanya ada, tapi nak diberikan untuk taat ataupun tidak. Tapi jika masa diberikan untuk baca-baca tentang artis kahwin, baca-baca tentang artis bercerai, untuk tulis kutukan, celaan pada orang parti lain, memanglah itu bukan minta ampun, itu menambahkan dosa. Kita sila keluar dari grup-grup ini. Sebab kita kerdil, kita lemah, kita berdosa. Kita tak banyak time, tak banyak masa. Justru kita nak berikan masa kita untuk minta ampun pada Allah, untuk banyakkan kebajikan. Semoga Allah merahmati kita dan memasukkan kita dalam syurga yang keluasannya, kata Allah, keluasan langit dan bumi. Biiznillah. InsyaAllah.